dah masuk ni, saya sediakan stairs dengan ramp untuk kita orang punya konsep ni lebih kepada universal dengan inklusif. Jadinya siapa yang OKU ke, budak-budak ke, orang tua ke, kalau contoh nak naik guna wheelchair boleh pakai ramp. Contoh kalau budak-budak boleh guna tangga, macam tu. Lepas tu dekat kawasan ni kita orang sediakan dia macam retaining wall yang sekali dengan seat. Macam ni. Okay. Lepas tu dekat kawasan ni macam orang boleh jalan lah sebab dia macam rumput-rumput dekat kawasan ni. Lepas tu dekat kawasan ni kita orang sediakan inclusive playground. Apa maksud inclusive playground? Dia sesuai untuk contohnya budak-budak OKU pun boleh pakai, budak-budak yang kurang upaya, yang contoh tak ada pendengaran ke, buta ke, diorang macam ada sensory play diorang yang diorang boleh guna. Okay. Lepas tu next dekat kawasan ni kawasan sitting juga. Kejap ya, saya nak tanya, Amjad dengan your colleague ni, you all dah set tak playground yang you all buat ni dia age berapa? Sebab age ni akan menentukan you punya scale nanti. Nanti set ya. You set nanti adakah you buat untuk toddlers, adakah you buat untuk kanak-kanak berusia katalah 7 tahun atau 8 tahun ke 12 tahun. Sebab benda tu dia akan mempengaruhi you punya scale. Ada. Nanti set. Okay. Seterusnya kita orang punya yang kuning-kuning ni kita orang punya lighting. Dekat design idea saya ada tunjuk contoh lighting yang kita orang pilih. Dia macam dekat taman UiTM tu. KAB punya. Sekali imbas saya tengok terlalu rapat dia punya ni. Nanti check balik ya dalam standard time saver untuk taman, untuk parking berapa jarak yang sesuai. Selalu dia akan bagi range jarak, contohnya katalah 3 meter ke 3.5 meter antara satu. Ni contoh ya, saya pun tak ingat berapa jarak dia, tapi you double check. Sebab kenapa kita dalam construction, bila kita nak letak apa saja structure, kita mesti fikir pasal cost. Sepatutnya lampu mungkin hanya 3 tapi awak letak 5. Bila awak letak 5, sedangkan 5 tu akan meningkatkan lagi cost. Betul tak? Sedangkan dia tak perlu 5 pun, dia hanya perlu 3 sahaja. 3 dah cukup untuk site tu. Tapi awak letak 5 ke 6 contohnya. Jadi dia tidak praktikal dari segi cost. Jadi macam mana kita nak balance antara cost dengan perletakan structure, kita kena check time saver, kita kena check standard yang orang pakai. Kita nanti awak boleh tengok dekat Sirim ya, Sirim punya tu nanti saya rasa Cik Makno juga akan share nanti ada yang dia punya kita kata reading lah, tapi dekat time saver pun boleh check. Okay. Lepas tu dekat luar ni kita orang sediakan parking yang juga dia inklusif dengan universal. Dia ada tapi parking dalam gambar dengan parking awak punya tak sama. Parking dalam gambar is 90 degrees. Parking awak kat situ adalah slanting. Ya. So pemilihan sama ada kita nak 90 degrees ataupun dia serong, itu bergantung kepada apa sebenarnya? The flow of traffic. Bergantung kepada kalau kawasan-kawasan yang tanah mahal dan space-nya kurang, dia akan selalu pakai 90 degrees tu. Sebab dia dapat lebih banyak. Tapi kalau kurang cekap parking, yang itu susah sikit. Yang parking serong ni kalau tanah kita lebih sikit, kita boleh pakai yang serong. Jadi tak ada masalah awak nak pilih yang mana, as long as dia punya tu betul. Dia punya dimension betul. Okay, nanti tandalah dekat mana OKU ya, dekat mana. Okay, ada lagi tak you punya ni untuk saya bagi komen keseluruhan? Ada satu lagi. Contoh. Tak.
Yang ni. Oh, yang ni. Yang ni ada lagi tak Alia? Yang ni tu je kot. Okay. Pertama saya nak komen dari segi smoothness untuk laluan design ini tak bagus. Sebab dia ada banyak sharp edges tu. Awak nampak tak yang dekat laluan tu awak ada banyak bucu kan? Nampak tak? Nampak. Sebab awak pakai geometrik. Tak salah pakai geometrik ni. Tapi nampak tak dekat situ? Jadi geometrik ni awak boleh curvekan dia supaya bila kita construct laluan tu dia tak ada berbucu-bucu. Awak bayangkan kalau awak lalu tempat yang berbucu-bucu ni boleh tersadung kan? Nampak tak bucu yang sana tu berbucu? 1, 2, 3, 4, 5. Dekat entrance dah ada bucu. Dekat entrance sepatutnya tak boleh ada bucu. Dia kena clean. Ya, dia kena clean. Jadi itu satu. Nombor dua, dia punya structure untuk construction kurang. Kurang ya sebab awak terlampau banyak main dengan shape. Sekarang ni kita bukan nak berlawan pasal shape. Kita nak sesuatu yang praktikal dan lebih kepada structure yang kita nak letak untuk construction. Of course creativity akan masuk, dia bukan tak masuk. Cuma dekat sini dia punya dia bukan salah tetapi maksud saya tadi dari segi pembahagian ruang dia tu. Ya, terlampau banyak ni sebab banyak sangat shape tu. Nanti saya tak boleh buat decision ya. Cuma nanti fikirkan yang design satu boleh combine dengan design dua, mana-mana yang tu, and then nanti mungkin design tiga. Tapi saya dah bagi tadi tip-tip apa yang kena ada. Yang kena dibagi priority adalah you punya peletakan structure di mana dan dia punya laluan tu smooth. Kemudian parent nak supervise anak-anak dia dekat mana. Jadi safety, creativity. Jadi jangan terlampau banyak main dengan form and shape. Okay. Dia ada task lain yang mungkin subjek lain akan nak melihat form and shape masa-masa you lower level dulu kan. Jadi jangan terlampau banyak sangat nak fikir pasal pokok, fikir pasal structure. Macam saya rasa yang satu tadi dia nampak lebih praktikal. Amjad yang Amjad tunjuk tadi nampak lebih praktikal because dia dari segi laluan dia nampak lebih smooth ya. Because yang ini bila dia terlampau banyak bucu, dia sebenarnya kurang dari segi laluan dia kurang lancar. Especially for wheelchairs and untuk orang yang tolak anak. Contohnya nak bawa anak umur 3 tahun dalam kereta tolak kan. So nanti kemaskan balik and you all decide lah mana yang lebih sesuai. Tapi saya dah bagi tip, even dalam brief pun saya dah bagi dah apa yang patut difikirkan. Sebab yang ini side contact kat luar tu pun kurang kemas lagi ni Alia. Kan kat mana parking OKU, mana parking motor mungkin, takkan semua kereta kan. Macam student sebelum ni entrance tu dia ada entrance statement, kemaskan balik. Contoh dah ada, gambar pun hari tu you dah tengok. I'm sure that you snap hari tu kot gambar-gambar saya share kan. Tu saya kata gunanya kita snap. Ya. Okay, thank you. Alia. Ada lagi yang ketiga ya. Tapi bagus you all ada contoh-contoh you all ambil kan untuk ni. Untuk dapat idea tu. Okay, yang ni siapa nak present? Saya. Okay. So first, okay. So yang ni kami buat parking. And then dia akan main entrance. Dekat main entrance ni dia ramp naik ke atas sikit. Okay. So highest point untuk ramp ni adalah dalam 500 ataupun 600 paling maksimum. And nanti follow guideline ya, Rob. Okay. And then dekat sini pun boleh masuk. Sini pun boleh masuk sebab kita orang punya side ni kita orang buat dia dikelilingi oleh walkway. Yang ni tepi-tepi ni semua walkway. Yang petak ni kan. Yang petak besar ni semua walkway kami buat. Yang petak ni. Okay. And then untuk ada sitting area bawah pokok and then ada shelter tengah yang petak ni shelter, yang ni shelter. And then kita orang ada
inclusive playground. So inclusive playground ni kita orang design supaya sesuai daripada untuk budak-budak daripada umur 5 tahun sehingga 12 tahun. Sebab kawasan ni memang besar, memang kira main point kawasan kita orang. Ini kira main point kawasan kita orang. So memang kawasan playground tu memang kami buat besar supaya dia boleh includekan budak-budak yang dah besar-besar pun dalam 12 tahun tu pun still boleh main lagi. Sebab dia community playground kan. So kita orang nak bagi semua boleh pakai. So dekat bahagian bawah yang warna hijau tu kita orang akan buat retaining wall. Retaining wall ni yang dekat bahagian bawah ni dia ada gentle slope. Gentle slope yang ini dengan sini. Yang ini dia punya highest point untuk slope yang ni adalah dalam 300 saja. Sebab kami tak nak buat terlalu tinggi sebab takut orang macam orang wheelchair nak duduk sini tak boleh, takut nanti dia tergelungsur terkeluar. So kami buat gentle slope dekat bahagian situ. Sama juga dengan bahagian yang sitting area tu kami buat gentle slope juga. So yang retaining wall tu kami ada buat urban farming. So that orang-orang tua, orang-orang yang pregnant ke dapat interact dengan playground tu lah. Macam orang boleh hasilkan dorang punya farming sendiri. And then kita orang ada dekat bahagian kanan yang berlorek ni, yang ni kami ada buat bicycle rack plus dengan sitting area. So dia punya design tu design dia macam dekat sini. Sekejap. Nampak tak? Dia dekat luar. So ini bicycle and then sini orang boleh duduk. Macam tu. So tapi yang bicycle rack ni kami akan buat 45 degree sebab flow traffic yang kita orang akan buat adalah macam counterclockwise macam tu. So dia akan 45 degree ke kanan, ke kiri. And then dekat bahagian kiri pula, yang bahagian lorek bahagian kiri pula kami akan buat outdoor gym punya equipment, outdoor gym. And then dekat bahagian bawah yang ada warna pink tu kami akan buat step juga sebab kami nak buat dia punya side tu dia macam naik turun sikit. So bila orang luar nak masuk ke side tu dia akan naik beberapa step, dalam 2 step. So anggaran dalam step tu dalam 250 mm. So kat sini akan ada orang yang boleh jalan kaki lah, orang boleh jalan kaki boleh masuk. And then dekat bahagian yang paling bawah sekali yang warna coklat ni, orang wheelchair boleh naik sebab yang ni ramp. So orang wheelchair kalau dia datang daripada arah ni dia boleh access terus ke playground. And then yang ni pula dekat main entrance ni akan ada entrance statement macam pintu gerbang macam tu. So dia punya design dia, orang akan naik sikit, orang akan naik ramp tu sikit and then ada pintu gerbang tu. And then yang kat bahagian pokok-pokok tu ada sharp sikit lah. So kejap ni bagi padam sikit. And then dekat bahagian playground ni kami buat rubber mulch punya material sebab kalau macam hujan, so that kalau hujan budak-budak dia takkan tergelincir lah kalau rumput. So kalau rubber mulch tu kalau budak-budak jatuh pun dia punya risiko untuk budak-budak cedera tu direndahkan lah. So tak adalah budak-budak kena lumpur ke apa ke. And then dekat inclusive playground ni juga kami ada buat macam orang OKU punya yang meja sandbox. Dia sandbox tapi dia dalam bentuk meja. So that orang budak-budak yang kurang upaya pun boleh akses untuk main benda tu. And then yang lighting ni kami ada buat 3 kategori. Yang lighting yang first yang kuning dengan luar tu itu untuk walkway lah. Walkway punya lighting. And then yang bulat-bulat yang kat dalam tu lamppost. And then dekat playground ni kami akan buat bolat lah. Kami akan buat bolat untuk
dekat sekeliling playground tu kami akan buat bollard. And then dekat bahagian yang retaining wall ni kami buat sebab untuk elak-elakkan budak-budak tu daripada berlari keluar ke bahagian pedestrian walkway tu. So kami buat retaining wall. Dekat bahagian sini kami tak buat retaining wall sebab dah memang ada sitting area, so dia memang akan block budak-budak daripada lari keluar ke walkway tu. Dah apa? Dr. Okay, thank you very much, Rabiatul. Okay, so we have seen 3 design. Of course, each design tu dia ada pros and cons lah, ya. This one ni I ada sedikit worry sebab dia nak letak banyak sangat benda. Ya, nanti sebenarnya kita macam urban farming tu mungkin tak perlu pun. Sebab nanti saya risau ni, dia duduk berkampung dalam studio, dia sibuk koyakkan span untuk buat pokok-pokok, untuk buat rumput-rumput urban farming semua tu. Jadi ni saya cakap berdasarkan pengalaman ya, student some group dia salah fokus. Dia habiskan masa pergi buat menanam. Tak mau. Task ni adalah task construction. Jadi yang awak kena fokus adalah structure. Structure yang diperlukan untuk yang tadi yang untuk topik trust, untuk topik moment and force, topik tu. Jadi awak kena accuracy dia, dan plus bila kita kata taman, dia punya amenities. Macam dia punya tong sampah, dia punya kerusi ataupun bench, ya, cukup. Tak perlu banyak sangat. So I wouldn't recommend urban farming apa semua ni. Yang ini, cadangan yang ini dia nampak lebih simple, tapi dia agak praktikal. So boleh juga bicycle rack tu, cuma yang macam gym apa semua tu, kalau dia nanti memenuhi yang structure punya tu, macam contoh ya, alat-alat gym tu dia ada represent jenis-jenis pivot, betul tak? Yang macam basikal lah, yang macam apa tu, okay, pivot apa yang you nak letak kat situ, yang pin ke, yang roller ke, apa ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak berkenaan, jangan letak. Kita because you kena tahu, this exercise is construction punya exercise. Bukan nak test plant material, bukan. Plant material tu dia ada sebagai supporting. Sebab construction dengan plant material ni dia berkait. Sebab contohnya kalau bila kita ada retaining wall, kita tak boleh tanam pokok rain tree dekat sebelah retaining wall, sebab nanti rain tree akan memecahkan retaining wall contohnya, ya. Okay, so sebenarnya bila saya tengok tiga design ni, student kena ingat ya, bila kita buat layout plan, kita dekat sebelah tu, sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri, dekat situ penting kita ada section. Kenapa section ni penting? Sebab bila awak nak explain dalam grid macam ni ya, bila awak nak explain, doktor, yang ni kami ni yang buat ni turun bawah, yang ni kita naik atas, yang ni kita ada tangga, yang ni kita ada ramp. Nampak tak? Because student punya mentality, dia hanya pakai section bila disuruh. Sebenarnya section adalah part of analysis. Ya, jadi nanti jadikan kebiasaan bila kita buat plan, dia mesti ada section. Sebab kita nak explain dekat mana tadi drop dia, berapa meter dia punya drop. Kalau kita ada peron, kita ada tangga, berapa riser, tu semua kena check lah dekat dalam time saver, ya. But I do appreciate your effort. Okay, the 3 suggestion ni nanti fikirkan balik mana yang lebih praktikal. Kalau saya jadi student yang buat exercise ni, I will pay attention on structure. Ya, jadi structure tu maknanya apa keperluan exercise ni? Keperluan exercise ni maknanya kita kena pay attention on ramp, kita kena pay attention on tangga, retaining wall, peletakan lampu ada lighting, ada beberapa peringkat. Kita kalau lighting jalan mungkin dia lebih kurang 8 meter contohnya. Kalau lampu untuk parking mungkin ada dalam 3.5 meter contohnya, ya. And then berapa distance dia. Jadi you pay attention on detailing untuk menyediakan tu. So bagus, saya nampak ada idea dan ada 3 pilihan ni, tetapi awak kena fokus kepada exercise ni dia nak minta apa.
Ya, jangan salah fokus yang cerita urban farming. Nanti kerjanya kat studio, yang itulah nanti duduk sambil bersembang macam kupas bawang, makcik kupas bawang dekat kenduri kampung. Mengupas tu yang cuci pinggan warna hijau tu dengan span tu. Berhari-hari dia buat benda tu, mengoyak benda tu. Sonok kan, tak payah buat apa, koyaklah benda tu. Kan? Celuplah, span dia celup pula dengan warna hijau. We don't want that. Ya. Pay attention on the structure, accuracy dia, creativity kita. Kalau nak buat gazebo daripada sekarang dah fikir dah, okay nak buat gazebo bumbung yang macam mana. Nak buat entrance statement, kita punya structure yang macam mana. Sebab kita nak pakai strass, Warren ke, kita nak pakai Howie ke. Itu yang kami akan nilai. Faham ya? Dapat idea ni? Faham doktor. Dapat. Saya suka student masing-masing mungkin ada 2 orang prepare buat ni, 2 orang prepare, bagus ya. Jadi seating, berapa nanti height seating, berapa lebar entrance, sebab entrance ni penting. Awak jangan main-main buat entrance ya, nanti entrance-nya jadi jam. Jam tau jam? 3 orang lalu campur dengan 1 wheelchair dah sesak dah. Okay? And then macam playground tadi, banyak playground you boleh tiru yang modern, ya, yang nanti material apa nak pakai dekat playground. Tapi saya suka Rabiatul punya detailing, cara dia discuss playground tu, ada rubber mat, yang ni ada ni, okay, in term of detailing, cara berfikir detailing, group ni. Jadi Amjad nanti 3 ni discuss balik yang mana paling bagus untuk laluan yang lebih smooth, mana yang mempamerkan kreativiti. Tengok balik rubrik tu yang kita minta apa. Ya. Okay. So thank you very much. Kita cukup tak masa ni? Lebih sikit doktor. 30 Sebab tadi kita start pun bukan tepat pukul 9 kan. Okay, dapat idea ya Guru Amjad? Dapat. Nanti jadikan habit tiap kali you buat plan, mesti ada section kat sebelah dia untuk tunjuk macam mana dia punya drop. Ya, kalau you kata ada retaining wall dia ada beberapa jenis. Walaupun saya belum ajar, tetapi awak boleh semakkan. Jenis dia tu nanti kita boleh masukkan dalam kita punya model. Ya. Jadi saya harap semua nasihat saya ni student ambil untuk kemaskan balik dia punya plan ni. Sebab nanti bila plan dah siap, jangan risau, katalah plan tu awak tak puas hati, bila walaupun dah submit tak puas hati, boleh lagi dikemaskan. Tiba-tiba awak perasan, alah doktor ni tak ni lah, kami ada tersilap kat sini, boleh kemaskan. Lepas tu nanti bila buat model, kita dah dapat plan yang kemas. Ya, kalau model susah sikit nak adjust sebab dia dah jadi. Tapi kalau plan awak buat dekat AutoCAD ataupun apa software yang awak pakai nanti, awak boleh adjust. Tapi semua orang sekarang dah kena ada time saver, masing-masing dah tahu dah tinggi bench berapa, contohnya 0.4 sesuai. Kalau untuk toddlers, untuk kanak-kanak contohnya berapa, untuk dewasa berapa, tinggi buaya. Jadi you kena set age group. Okay? Tapi saya suka lah masing-masing consider universal. Jadi universal tadi kita jangan tak masukkan orang-orang yang berkeperluan khas. Dan orang-orang tua mungkin kan, orang tua kan sekarang kan dia selalu bawa cucu pergi taman permainan kan. Nanti atuk duduk, cucu main, jadi atuk pula kaki tak berapa kuat. Jadi atuk lebih prefer pakai rem berbanding tangga. Ya, orang tua dia sakit kalau tangga ni nak kena melangkah. Okay, good. Good effort. Ya, ada kerjasama antara group. So, insyaAllah nanti awak keluarkan yang boleh praktikal dan mempamerkan fokus kepada inilah ya, kepada you punya keperluan asli. Okay. Thank you Amjad dan your team. Thank you doktor. Thank you. Okey, boleh lagi okeylah kalau nak tepuk kan, saya tepuk lagi juga. Tapi awak rasa tak macam kadang-kadang kan dengan sedikit tekan, dengan sedikit bagi balon,
dia somehow dia bagi kita semangat kan? Betul tak? Betul. Betul. Dia cuba kalau saya letak ni yang jari di awak ni kan, ni yang jari di bawah. Jadi kita seronok dah happy, bagi love kan? Okay, next group. Ni tadi group 3. Next group saya tak tahu group mana, group 2 atau group 1. Kita ada berapa ratus? Satu kan? Ada dua. Itulah dia saya cakap. Sebab assignment kita ada lebih awal. Tapi yang ini Robi yang seorang. Dua SI tu palang kan? SI. Dua SI. Okey. So macam mana perasaan semasa ni? Lebih semangat ke atau mandom? Semangat. Kita kena semangat dalam lagi. Ya. Okey, mana satu atau dua? Tak ada masalah. Saya tak ada preference. Ni tadi ambil chat grup 3 ke dia dah offer kami kan? Kita tak nak benda-benda kecil nak disasarkan sama dulu. Betul. Itu tak praktikal. Okay, Aisyah Ayuni. Nampak kita kecil. Aisyah Ayuni. Boleh. Okay, Aisyah. Since you are the second group, you have listened to several comments from me. Agak-agak lah. Dan dalam yang the first draft your group ini, agak-agak apa yang orang-orang kena. Tapi dia tak. Cuba ni. Cuba sing-sing kat mana yang awak rasa. Masa awak buat kan. Sekarang awak dah dengar. Okay, sebab saya nak student faham tak apa yang saya main dekat yang first tadi. Aisyah yang tak nak saya Aisyah seorang kena kakap. Dia agak-agak apa? Yang first saya rasa dalam satu saya pertama ini saya orang punya sangat banyak instruction yang doktor minta. Tak banyak instruction. Kenapa? Apa sebabnya? Contoh kat sini saya tak nampak sangat banyak macam dia terlampau fokus dekat design dia satu form design dia daripada construction yang kita nak lah. Dari satu gazebo kan, contoh gazebo kita tak fokus dia rasa tak tunjuk bentuk yang kita nak. Macam yang dua kenet lagi tu gazebo juga ke? Kan ada yang besar yang tadi tak ini. Dia gazebo juga tapi ada gazebo kecil ke gazebo besar rapat-rapat kat situ. dia macam berkumpul kat satu area. Berkumpul situ. Terus lagi Lepas tu yang bawah yang macam lemon berpotong tu. Itu apa? playground macam tu kalau kita bagi Agak apa? Yang lemon tu apa? macam ni yang tak nampak dia kat area sini. Ni kita dulu lemon tu. Lemon ni dia macam permainan. Apa tu mainan budak-budak tu saya tak tahu. Okey. Lepas tu ni playground dia punya pelosok tu pada lukis. Lepas ni sebenarnya saya ambil playground tu okey ni
umur daripada umur yang dalam 6 tahun ke atas untuk lah. Kalau ni untuk toddler. Kejap, dia punya entrance tu, entrance tu dia macam turun ke bawah ke apa tu? Tak, sebenarnya ni dia macam pergola tu. Oh, pergola. Separas. Sekarang ni yang lemon dengan laluan tu separas ke tak? Separas. Separas. Okey. Dari segi safety, sebab nampak tak side contact kita tak tahu tu yang di luar daripada kotak tu kita tak tahu apa. Tapi agak-agak safe tak kalau tempat permainan tu dekat dengan jalan? Tak kan? Jadi si lemon tu sesuai tak dekat situ? Sesuai. Tak sesuai kan? Okay, suka ya. Ni ingat lemon. Banyak lemon kat situ. Nampak tak? You punya design kan berkelompok kan? Lemon berkelompok kat situ tepi jalan. So dari segi safety, kalau orang bawa motor, bawa kereta terbabas, dia terus masuk dekat playground. Nampak tak? Nampak? Okay. Saya sebab tu saya tak nak bagi grade awal. Saya suruh you buat dulu. Jadi kalau you ada melakukan sedikit mistake, dari situ you akan belajar. Kalau saya terus daripada awal cakap ni semua, awak nanti tak belajar. At least sekarang you susun dulu kan, nampak dia berkelompok yang tu. So indirectly semua awak punya ni dia nampak berkelompok tau benda dia. Kan dia tak nampak macam dalam design dia ada jarak perletakan structure tu, dia ada distance dia. Sebab distance ni dia ada kaitan dengan cost. Ya. Okey, itu satu. Macam yang kat atas tu kan dekat parking, nampak tak? Parking, bawah parking tu pun ada. Itu apa sebenarnya? Mana? Yang sini Yang sini pun kid area tapi dia macam apa ni kat atas sikit. Patutnya sini dia ada wall lah. Macam tu. Okey. So ada berapa kid ni yang kat awak punya ni? Satu ni macam toddler punya, yang ni macam yang umur yang itulah yang umur common budak yang akan main macam tu. Okey, jadi saya rasa kita tak boleh dalam site yang kecil macam ni, 0.5 meter mungkin dekat atas tanah bukanlah 0.5 meter kan. Ni kita dalam ni kecil lah. Saya tak galakkan untuk student fokus macam-macam age group. Nanti awak hilang fokus bila nak buat structure sebab setiap age group dia ada dia punya range dimension dia. Jadi awak kena fokus, awak nak budak besar ke, awak nak kanak-kanak yang macam umur tadi 3 tahun sampai 5 tahun ke. Jadi bila kita dah ada target group, so apa lesson saya nak sampaikan ke awak, bila kita buat design always ada target group. Sebab construction ni dia berkait dengan target group. Contoh ya, kalau kita nak buat gazebo tu untuk siapa? Kalau gazebo tu kita nak untuk standard, okey berapa yang selalu standard? Kalau kita nak jadikan tempat duduk tu ada sedikit untuk kanak-kanak punya, berapa dia punya ketinggian dia. Sebab tu kita kena tahu you buat untuk which age group. Okay. Jadi kelihatannya kumpulan ni untuk yang first ni, tu apa lagi tu yang macam roda-roda dekat belah kiri. Area macam ni. Ni kat sini kan? Bukan, yang kiri. 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 Yang kiri yang ada roda-roda belah kiri sekali. Sebelah tu. Yang ni. Sini lah kan? Yelah, tu apa? Dia macam sitting area yang outdoor sitting area tu. Contoh Okay, dia outdoor sitting. Dia akan naik sikit. Lepas tu dia akan ada retaining wall. Okay, cuba tunjuk sikit yang 3D ni. Yang ni yang colour ni. Besarkan sikit. Okay, nampak tak? 3D ni boleh nampak. Nampak tak? Pecah Nampak. I think dia tak ada masalah sangat pun kalau you ikut benda ni lebih kurang lah kan. Tak ada masalah. Cumanya mungkin tadi perletakan dia tu kan dia macam dekat-dekat. Lepas tu dia mungkin kurang target group. Jadi dia nampak macam so nanti modify sedikit daripada sini. Tak ada masalah. Yang macam tempat duduk dekat dalam apa semua tu kan. Tapi satu perkara yang kena ingat bila kita buat design, kita selalu kena consider juga vandalism. Mana-mana tempat tersorok akan mudah berlaku vandalism. Jadi macam mana nak buat tu? Sama ada nak raise. Kalau kita raise, sebab tu student-student dulu ada yang dia buat tangga naik ke atas, jadi kita boleh jalan ke atas, nanti kita boleh tengok ke bawah sebab dia nak gunakan truss punya tu.
Ya. Hmm. So macam ni the design yang ini ni dia okey, cuma mungkin bila you translate benda ni ke dalam you punya tadi, dia nampak chaotic sikit. Oh, faham. Okay. So kena fikirlah dari segi safety apa semua tu. Okay Aisyah? Okey. Okay, next. Okey. Jadi Aisyah parking semua tadi tak lengkap lagi. Uh-uh. Bila you tu consider dulu dia punya parking ada berapa jenis, ada OKU, mungkin nak ada motor, mungkin nak ada kereta, sebab exercise ni nanti dia akan bantu juga you untuk modul B Puan Liz. Sebab Puan Liz akan suruh you buat plan juga, macam contohnya nanti daripada Tasik, lepas tu nak buat gazebo, lepas tu nak ada buat parking. Tapi yang actual lah memang kita pergi ke site, ukur kan. Jadi you ada some idea nak buat ni. Okay, jadi jangan fokus macam tadi kan outdoor gym. Kalau benda tu tidak berkaitan, kalau saya jadi student, saya akan pay attention on structure dia. Macam sebab tu ada student yang buat elevated walkway, ada yang buat menara pandang, ada yang buat gazebo contohnya, yang lebih mempamerkan architecture dia, sebab exercise ni melihat structure. Kan? Nama kursus dia pun structure kan? Lepas tu kalau inject teknologi lagi bagus. Contohnya you nak buat ada bus stop. Bus stopnya menggunakan solar dan jadi structure tu awak akan fikir macam mana nanti, apa jenis truss nak pakai, dan dari segi kita kata you nak pakai solar, you nak pakai ada green roof ke, boleh, tak ada masalah. Sebab nanti bila masuk dekat modul Puan Liz ada kaitannya. Okay, always remember this exercise untuk apa. Okey. Okay, thank you Aisyah. Thank you Doktor. Sekejap saya tutup ni. Ya. Dengar tu. Bising lah ni. Bising. Dah tutup. Tak tahu, tapi kita tak boleh dengar suara awak kan Aisyah? Dengar tak? Dia bunyi, ni sekarang okey. Kenapa okey. dia kipas ke apa? Tadi mic saya pakai wide spectrum. Oh, okey. Saya punya simple je lah. Okey, Syazana boleh tak komenkan macam tadi tu, apa yang you rasa kelebihan awak punya dan apa kekurangan berdasarkan komen-komen yang saya dah bagi sebelum tadi. Kelebihan tu tempat saya Tak dengar Syazana. Kami tak dengar, tak jelas. Dia putus-putus. sekarang okey. Bising. Tak, awak pakai apa sebenarnya ni? Yang macam complicated sangat ni. Awak pakai apa? Pakai phone. Pakai phone. Awak tak ada laptop Ada jap. Lain kali jangan pakai phone lah. Pakai laptop. Orang lain boleh ganti you nak present? Tak boleh. Boleh tak macam ni? Sekejap. Dengar Saya pula tak dengar. Dengar ke? Lah orang lain? Okey. Lepas tu yang crowded tu dah, lepas tu sharp edges. Sharp edges tu. And then parking saya tak complete. Dia ada untuk kereta je. Lagi apa? Tak banyak space. Secara tidak langsung dia tak banyak structure kan?
Betul. Dia tak mempamerkan 5 structure yang diminta tu. Betul tak Syazana? Betul. Okay. So dia dah hilang fokus. Dia banyak main dengan form and shape saja. Okay, that's not the focus of our assignment. There's nothing wrong with the apa kita kata dia punya ni, tapi ketika benda ni dibuat, kita tidak melihat di mana tu nak letakkan all the structure tu, sebab peletakan dia penting. Ya, kalau contoh budak bermain, di mana parent nak duduk observe? Untuk usia berapa? Saya tak Okay. provide. Yes. Sebenarnya you all satu group ada berapa orang? 6 kan? Ada 6. So macam buat berdua-berdua ya? Untuk prepare benda ni you all macam pair ya? Untuk buat untuk buat draft ni? buat seorang-seorang. Setiap seorang ada satu design. Oh, setiap seorang ada satu. Okay. Kalau setiap seorang ada satu, maksudnya ada 6 lah kan? Tapi Okay. yang kita tunjuk ni. Oh, yang tunjuk 3 saja. Okay. Okay, faham ya Syazana? Apa? Faham tak macam mana nak baiki? Kena more structure. Kalau yang tu Nanti pergi balik dekat group, decide mana yang paling sesuai untuk awak boleh combine tau. Awak boleh combine mana yang bagus dekat Aisyah punya, masukkan juga Syazana punya dan orang lain punya. Tapi jangan pilih benda terlampau complicated, sebab kita nak melihat arrangement awak in terms of structure tadi. Ya, of course creativity kita kira, bukan kita tak kira, tapi practicality itu penting. Ya, macam entrance dia dekat mana, laluan dia dekat mana. Kalau asyik tersadung saja kan kaki, not good. Okay, jadi rubrik tu kita dah bagi sebagai guide lah untuk student fikirkan macam mana dia nak rearrange balik dia punya tu. Okay, design yang bagus tak semestinya yang complicated dia punya form and shape. Okay, thank you Syazana. Alright. Okay, ada yang next. Next ni. Ni semua ambil daripada direct ya. Sebenarnya janganlah ambil direct, kita boleh modify daripada yang kita tengok contoh tu ya. Ni saya risau ni nanti ni, dia berkoyak span ni. Nampak tak pokok dia tu? Ni siapa punya? Zafri. Siapa yang akan present? Saya lah. Zafri. Okey. Kita boleh ambil contoh tapi janganlah tiru 100%. Sebab yang dia buat tu bukan untuk buat playground. Mungkin dia buat tu untuk taman biasa saja. Yang kita punya ni lebih kepada taman tapi yang fokusnya untuk playground tadi kan? Okey. So, Zafri, apa yang daripada komen-komen saya tu yang awak rasa awak punya ni kena dibaiki? Apa yang tu? Ada tak? Structure kurang. Structure kurang. Okey, jadi yang adanya apa? Yang ada saya letak seesaw dia. Okey, itu playground punya alat lah. Karkas lah kan. Dia punya elemen. Okey, itu dah memang ada lah. Playground ni dia dah macam one set. Buaian, jongkit-jongkit kan. Tapi ni structure ni yang lain ni yang macam kita kata gazebo. Tengok macam gazebo awak duduk melekat dua ketul dekat situ kan. Betul tak? Tu yang dekat ujung kanan, ujung kiri atas tu. Lagi? Ada dekat belah kanan. Yang dekat garden tu. Tu yang dekat open space bawah tu langsung tak ada apa-apa tu. Tak ada bench, tak ada pokok ke, tak ada. Tu yang open space tu kosong tu. Yang bawah kiri, bucu kiri bawah. Kan? Okey. Lepas tu awak tengok lagi satu Fountain ni selalu berfungsi tak?
dalam bila awak jalan-jalan, awak rasa dalam design yang sekarang ni fountain berfungsi tak? Fungsi tak. Tak fungsi. Tak fungsi. Jadi kalau tak fungsi, kita boleh buat apa? Maksudnya, you boleh ada water element. Boleh. Tak salah. Tetapi, what kind of water element you sesuai dalam contemporary sekarang? Itu maksud saya. Nanti awak ni dia akan quote, doktor tak bagi buat fountain. Bukan tak bagi buat fountain. Maksud saya, water element boleh, tetapi water element yang statik macam sekarang you buat ni, dia selalunya hanya untuk dilihat dan tak ada fungsi. Jadi kalau inilah tempat untuk kanak-kanak bermain, what kind of water element yang sesuai? Betul tak? Itu maksud saya. Faham tak Zafri? Faham. Maknanya water tu ada fungsi untuk budak-budak main lah. Iyalah, water tu ada dia maksudnya interaktif. Ya, interaktif. Yang sekarang ni awak tengok yang kebanyakan water fountain mati tu bila dia statik, dia tak ada fungsi, hanya untuk dilihat saja. Okay, jadi sekarang memang betul awak punya structure kurang. Jadi bila structure kurang, nanti markah kurang lah sebab awak tidak menepati exercise yang sepatutnya. Jadi nanti discuss balik dengan group member, apa yang bagus dekat sini boleh diambil dan apa yang boleh diambil daripada ahli-ahli lain, and then you come up dengan satu design. Boleh? Boleh. Okay. Ini macam gaya kerja berapa minit ni? Ada gambar-gambar tak Zafri? Yang untuk support ni. Ada tak? Macam tadi yang Alia punya group yang first tu, group Amjad tu. Ada gambar-gambar, ada tak? Gambar-gambar structure. Contoh jenis buaian, jenis jongkak-jongkit macam mana yang you nak, rubber mat yang macam mana you nak. Ada tak? Tak ada? Tak ada. Tu dah tak boleh macam tu Zafri. Bila buat kerja mesti ada ni. Ni macam gaya main tata pagi tadi baru siap ni. So dia punya luar tu pun tak kemas tu. Entrance tak kemas. Ya. Ada berapa entrance. You punya tu retaining wall kat situ, planter. Dia bukan teruk tetapi dia tak fokus kepada macam tu ya, yang turf tiba-tiba ada turf. Bila kita buat design, kita mesti fikir juga practicality dia. Okay, nanti group ni discuss balik ya. Ambil mana yang lebih sesuai. I'm not saying Zafri punya bad ke, I'm not saying Shazana punya bad ke. Because saya nak develop student punya confidence, you boleh buat decision. Okay, now we have three proposal. Okay, mana satu yang tu. Saya tak nak buatkan nanti awak bergantung pada pensyarah. Bila pensyarah tak ada, itu yang awak asyik akan tanya saja. Ya, semalam saya dah annoyed dah sebab nak cari folder tak jumpa. Padahal dalam Microsoft Team tu ada berapa je folder yang untuk awak submit. Pun tak boleh jumpa. Brief dah bagi detail, awak tak nak baca, awak masih tanya. Bila kita kata create, maknanya dia bukan kena siap. Dia hanya tunjukkan progress. Itu saja. Bukan kita marah student kalau tak siap. Tapi progress pun dia mesti macam ni kan. Langsung tak ada example. What do you expect Zafri? Kalau ada gambar, bolehlah tunjuk doktor untuk seesaw kami nak buat yang macam ni. Hari ni saya dengar ni, student kurang memberi penekanan kepada elemen-elemen structure yang kita minta tu. Sepatutnya you kena keluarkan gambar-gambar contoh tu, okay? Jadi plan tu betul lah. Plan yang you dah tunjuk ni bagus, you dah ada example. Tetapi nanti yang dalam tempoh untuk yang selanjutnya, you kena menyediakan contoh dan di mana nak letak benda tu. Ya, sebab dia ada kaitan nanti dari segi practicality, dari segi safety, dari segi creativity. Okay.
Trust me, model selalunya last sem student ada yang dapat A, ada yang dapat A minus. Sebab kita tahu amount of work yang you invest banyak. Jadi kita kesian dekat student ya, kita tak zalim pun dengan student. Kita mesti bagi markah yang tu bersesuaian dengan dia punya kualiti lah. Tapi kalau you punya tu teruk, banyak yang tak accurate, banyak pakai letak-letak, kita tak boleh lah nak kau team dengan you tak elok tapi nak bagi juga B+, tak boleh lah. Tapi ini satu cara untuk kami bagi markah dekat student. Kalau tidak modul A memang ramai tak lulus. Sebab modul A ni dia agak susah sikit sebab dia ada calculation. Betul tak Aisyah? Okay. So modul A ni 50% ya. Jadi last sem student tak ada yang tak pass modul A. Sebab kita dah bantu banyak exercise, kita ada model, kita ada pictorial, semua tu nak bantu. Sebab test memang rata-rata student tak perform. Test 30% tau. Jadi kalau exercise ni boleh tolong macam banyak markah ada exercise dengan model apa semua. Okay, thank you very much group ni. Ada apa-apa nak tanya? Zafri, nanti kalau next time studio ke apa semua jangan buat kerja minimal ya. Ni sangat minimal ni. Faham tak? Faham. Okay, sebenarnya lecturer ni bila dia minta student create ni, kita nak test ya, kita nak tengok you punya effort, kita nak tengok you punya kefahaman. Jadi kalau saya lah jadi student, saya akan tunjukkan effort saya. Jadi effort ni penting. Sebab bila pensyarah nak bagi markah dekat awak kan, dia akan teringat tau. Oh, student ni dalam kelas dia rajin participate. Katalah markah awak 64 tu B minus. Tapi bila lecturer teringat awak ni aktif dalam kelas, bila suruh buat task pun awak akan tunjuk effort. Pejam mata je boleh bagi B 65 atau 66 instead of, jadi sekarang grade awak daripada B minus dia jadi B. Okey tak daripada B minus jadi B? Atau awak dapat A minus 79 atau 78. Tapi dia akan datang tu. Nurin ni dia dalam kelas rajin lah bercakap. Dia rajin participate. Dan dia selalu contribute dalam group dia. Kami bertiga ni akan berpakat lah. Nanti Cik Manu kata betul doktor. Dia kalau create dengan saya pun CA ni memang rajin. Nanti Puan Liz pula cakap betul doktor saya setuju. Jadi kami pun naikkanlah daripada 78 A minus menjadi A. Awak rasa reasonable tak benda tu? Itulah beza apabila pensyarah yang human menilai kerja student bukan robot. Kalau robot dia memang kalau you dah dapat 78 lah sebab dia tak ada personal attachment. Setuju tak? Setuju. Personal attachment ni dia mempengaruhi. Dia bukan masalah saya suka A atau suka B tak. Dia kita pensyarah ni akan berbincang sejauh mana participation awak, sejauh mana contribution awak. Kalau awak senyap, tak buat kerja, tak tu, macam mana kami nak pertimbangkan kalau adalah nak dinaikkan markah 1 atau 2 pejam mata tadi tu, daripada A minus jadi A, daripada B plus mungkin jadi A minus. And it happen. Dan benda ni saya tak tipu, ni bulan puasa ni saya cakap. Okay, semua lecturer macam tu. Okay, so next group please. Jadi tolong participate ya. Alia ya. Adakah saya nak tanya, kalau kata layout yang kita orang pilih tu sama dengan grup lain tak apa? Mana mungkin dia sama. Kalau sama tu awak sebab awak meniru sebulat-sebulat lah daripada contoh. Janganlah tiru sebulat-sebulat. Kalau saya jadi student, saya tak akan buat macam tu. Contoh tu adalah inspirasi. Tapi dia bukan kita kena ambil dia bulat-bulat.
Mana mungkin sama? So far tak pernah ada orang sama grup dia. Tak mungkin sebab kalau saya jadi student, saya takkan nak sama dengan orang lain. Betul tak? Betul. Masa saya jadi student dulu, saya tak akan biarkan saya punya sama dengan orang lain. Saya tak kedekut, saya tunjuk je saya punya. Tapi saya make sure saya punya saya tak nak sama dengan orang lain. Kenapa? Sebab dia itu maruah kita. Kenapa kita ada 6 orang dalam grup tu? Why must you allow your group to be similar with others? Betul tak? Masa saya belajar dulu, I always make sure my group, kalau boleh aim kita we must distinct ourselves from the rest. Setuju tak? Setuju. Kalau saya jadi student dulu, I always make myself distinct from the rest. Distinct maksudnya kita cuba buat yang terbaik supaya kita punya terbaik. Tapi kalau kita biarkan dia nak sama dengan orang lain, kalau saya tak nak. Kalau awak ada dalam group saya, awak berfikir macam tu, I will kick you out of my group. Because kalau kita aim untuk dapat yang bagus, you must make yourself distinctive. Setuju tak? Syafiqah, setuju tak Syafiqah? Kan? Awak tengok orang-orang hebat kat luar tu, dia nak ke sama dengan orang lain? Tak. Hairul Amin, what make himself distinct from the rest? Dia tak buat benda-benda pelik. Sebab apa? Sebab dia memang smart. Dia graduate pada engineering, dia graduate pada overseas. Dia takkan letakkan diri dia separas dengan orang-orang yang tidak keruan dia punya. Dia pun influencer. Itulah beza orang berilmu, orang yang ada wisdom from the rest. Jadi kalau saya menjawab soalan Alia Yusrina tadi, saya galakkan semua pelajar berusaha untuk make themselves distinctive. Kalau kita berazam make ourselves distinctive, kita kena buat kerja kita dengan elok. Baru orang recognize. Ini sama. Sebab apa tahu awak suka sama dengan kawan? Sebab awak rasa kalau sama nanti tak takutlah kalau salah. Saya rasa itu mentaliti yang tak patut ada. Kita punya brief dah ada. If you fulfill the brief, safety, access, semua-semua yang saya bagi, mana mungkin dia salah? Create pun dah bagi. Create dengan Cik Makno, create dengan saya lebih kurang je. Create-nya nak fokus apa. Kan? Okay? Student dia selalu berjemaah. Dia nak berjemaah tau. Jemaah solat bagus. Tapi berjemaah sama plan tak bagus. You must understand the meaning of jemaah. Berjemaah hantar lambat tak bagus. Berpakat. Jomlah kita pakat, nanti kita cakap dengan doktor. Kita semua sibuk, kita tak dapat nak siapkan. Jadi kita cakap dengan doktor, kita semua tak boleh siap. Jadi kita pakat, hantar lambat semua. Kan? Okay, tak apalah. Bebel-bebel pagi ni. Okay. Next group please. Cak ya. Zulkhairi Betul. Siapa dalam grup saya ni, grup yang tiga grup ni ada orang Kedah? Ada orang Perlis daripada Usama? Ada tak? Orang belah utara lah, tak ada ya? Tak ada. Sebab orang belah utara ni dia tinggal dekat SI ya? Untuk pelajar SI ni. Betul. Akan pergi sana. Dia ikut address tu, dia akan duduk dekat SI. Yang macam awak ni lebih Klang Valley, Johor, Melaka ya? Betul ke? Betul. Betul. Dekat SI ni? Kebanyakan kalau ke utara tu masuk SI. I see. Macam Kelantan semua ya? Betul. Faham. Okay. Okay, Zoom. Ni saya nak dengar jugalah awak komen. Apalah ni, saya nampak pokok je kat sini. Okay, nak sekejap. Bateri. Sekejap ni.
Okey, kekurangan saya punya site ni, pertama tak ada detail macam structure, guna structure apa, jenis structure. Lagi satu, mungkin tak jelas sebab tak ada colour kan, so tak nampak mana structure, mana pokok. Tapi ada Dia structure. memang layout ni memang lebih ke pokok. Ya. Okay, maksudnya yang cadangan ini dia kurang bagus dari segi itulah penonjolan structure yang kita minta, dia dah salah fokus ya. Semua nampak pokok ni ha. Kalau planting, kalau exercise planting design mungkin boleh. Tapi ini bukan exercise planting design. Ya, pokok tu ada, bukanlah tak ada. Ada, cumanya sekarang dia tidak memfokus kepada elemen-elemen yang kita minta tadi. Lightingnya kat mana tak ada, tak tahu, tak nampak tu. Ya? Tahu tak Zulkhairi? Betul. Mana dia punya parking? Ada saya sebut dalam brief tapi tak dibuat. Bila kita buat layout, kita mesti fikir orang bergerak dari parking. Parking betul masuk. Memang dalam actual practice, bukanlah parking tu mesti duduk sebelah playground, tak. Tapi maksudnya kita membayangkan bila orang park, sebab saya nak tengok you punya kemahiran menyusun parking. You ada parking OKU ke, you ada parking motor ke, you ada parking kereta ke, parking tu ada shelter ke. Boleh buat parking ada shelter sebab shelter tu awak akan guna exercise untuk awak punya trust. Kan? So and then dia punya space layout pun kurang ya Zulkhairi. Dia punya pembahagian ruang dia ni macam lalu semua macam lalu celah pokok je. Okay? Okay, yang macam bench tu okay lah, you nak buat ada bench sekali dengan retaining wall. Ini maksudnya you akan combine retaining wall sekali dengan tempat duduk. Macam gazebo boleh je awak nak buat pakai bambu, awak nak buat pakai timber, tak ada masalah. Tetapi kena tunjukkan nanti nak pakai apa. Cuma sekarang dapatkan dulu gambar-gambar gazebo ya. Kalau saya jadi student dah dapat dulu gambar-gambar. Nanti dalam plan memang tak nampak sangat pun. Cuma roofing dia akan nampak. You nak ada hexagon ke, you nak octagon ke, you nak roofing macam mana. Semua ni boleh nampak dah dekat dalam ni. Okay. Tu yang macam lawn, yang lawn 2 ketul tu, yang macam tu selalunya design macam tu kurang praktikal ya. Dia tak well incorporate dengan elemen-elemen lain. Semua ni nampak vegetation. Dia nampak exercise ni, dia nampak exercise planting design. Dia bukan exercise structure. Faham ya Zulkhairi? Faham. Setuju tak dengan saya? Setuju. Sebab from the plan tak nampak structure tu. Betul. Nanti kemaskan balik ya. Okey, baik. Okey. Minat betul menanam kan? Nanam. Yang tadi nak buat urban farming. Ni kalau bayangkan ni, kalau tak tutorial ni, habislah. Cerita construction jadi planting design, jadi urban farming. Assalamualaikum. Assalam. Siapa ni? Lukman. Doktor, basically saya punya draft ni untuk support board Zul tadi, layout Zul tadi. Macam tadi doktor kata dia kekurangan structure dan lebih kepada landscape kan. So kalau macam saya lebihkan structure dan kurangkan landscape. Ni group ni bukan sama dengan group tadi ke ni? Reference sama doktor, tapi saya ada ubah daripada reference. Dalam sebenarnya reference punya berlambak, kalau saya dah tahu orang lain ni, saya tak akan ambil yang sama ni. Ataupun group tadi tak akan ambil yang sama ni. Ingat tadi, you nak dapat good grade selalunya, you must make yourself distinctive. Bukan berjemaah guna benda yang sama. Okay, betul. Banyak example, betul tak Lukman?
Betul. Kenapa kita mesti end up dengan satu design? Kan? Okay, lepas tu saya tengok dekat sini pun dia macam structure-nya tak ada. Ni awak lukis-lukis tu, dia tak ada structure sangat. Ya? Okay. Simple je. Gazebo cari 3-4 gazebo. Playground cari 3-4 playground yang macam mana dia punya swing, apa design swing dia, 3-4 design. Ambil design ni lagi jongkat-jongket, macam mana rupa jongkat. Sebab kita nak tengok you punya pin contohnya, fulcrum dia tu yang macam mana. Nak yang 3 segi ke, yang macam mana you punya tu. Faham tak? Faham betul. Okay, saya faham you all pun belum lagi lecturenya penuh, tetapi saya kena explain lah kita punya fokus nak cari apa. Macam contoh ya, saya kata kalau kita belajar truss ya, truss. Kita nak tunjukkan structure truss tu macam ni lah sebenarnya, alang, beam. Kalau dalam rumah, kalau rumah kampung yang dia tak ada shieling, awak akan nampak truss kan? Awak akan nampak alang-alang kat rumah nenek awak tu. Betul tak? Kalau rumah bandar ni susah sikit nak tengok sebab dia ada shieling, kita tak nampak. Jadi tolong, tak mahu ni cerita nanam pokok, cerita apa semua tu. Pokok memang ada tetapi dia bukan core. Jelas ya? Jelas betul. Sebab kita nanti awak penat buat, awak dapat markah sikit sebab awak dah hilang fokus. Ni sama dengan grup tadi tu. Dia punya tu. Kalau saya tak nak. Either grup tadi, ada grup ni. Kalau saya nampak sama ni, saya terus cari yang lain. Kalau saya. Okay. Next. Ada. Luqman dengan Zulkhairi dari diploma ke dari Palang? Dari diploma. Dari diploma. Dah ada 3 tahun ni pengalaman buat design yang kecil-kecil ni. Okay, yang ni? Yang ni siapa nak present? Okay, Aisyah. Betul? 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 Yang dia yang macam betul macam spring tu ya? Oh yang naik beramai-ramai tu. Okay, so tak apa, nanti boleh lagi tengok yang contoh-contoh lain, tapi saya suka cara Aisyah keluarkan idea because you know the focus. Okay, cuma ni untuk semua student ya. Kadang-kadang kita mungkin tak perasan ya, bila kita buat gelongso, ni pernah berlaku pada semester lepas. Bila kita buat gelongso, rekod gelongso pun salah satu elemen dalam playground yang dia memerlukan kepandaian kita untuk mengukur jarak ya. Because bila budak menggelongso ke bawah, depan dia tu kena ada room untuk dia slide tu, betul tak? Bila dia turun tu, lajakkan dia tu. Last semester ada student buat, mungkin dia pun tak perasan sebab dia pun masa mula-mula create tu benda tu tak ada, lepas tu dia top up. Kemudian di depan tu ada macam retaining wall. Di depan gelongso ada retaining wall. Jadi itu tak boleh ya, sebab bila budak turun daripada gelongso, lajakkan dia tu awak kena ukur. Jadi nanti semua orang kena cari time saver,
kena cari reference bila nak letak buaian. Buaian kan dia akan macam ladung kan? Betul tak? Macam lato-lato tu, dia akan ke belakang, dia akan ke depan. Jadi awak tak boleh ada benda yang dekat belakang ni lajakkan buaian ke belakang berapa meter, lajakkan ke depan berapa meter. Sebab tu bila dalam playground tu, kedudukan buaian dia tak boleh dekat-dekat dengan struktur lain. Sebab nanti bila dia ladung tu bergerak macam ni, dia akan ada gangguan. Ya, jadi sesuai tak nak letak dia dekat tengah-tengah alam macam tu? Ya, saya tak nak bagi jawapan. Awak buat sedikit research dari segi peletakan di mana yang sesuai. Sebab buaian, gelongsor, joget-jongkit, dia perlukan space untuk dia manuver. Itu jadi yang kami ambil kira perkara-perkara begitu. Jadi macam daripada layout awak ni, itu perkara-perkara yang awak akan fikirkan. Ya, macam gazebo. Ada satu sajakah gazebo? Ada rapat-rapat gazebo tu dekat atas tu kan? Dekat atas tu yang ada dekat plaza, entrance plaza. Jadi entrance plaza tu mungkin you boleh kecilkan so you dapat lagi struktur-struktur lain. Macam saya kata tadi, you nak buat ada elevated walkway kat atas ke, you nak buat ada small bridge untuk kanak-kanak. Kalau you tengok dekat section 2 Shah Alam, padang permainan di tempat permainan budak di Taman Tasik Shah Alam tu, dia ada jambatan yang macam untuk kanak-kanak, diraiskan dalam lebih kurang 1 meter dari tanah contohnya. Jadi budak-budak akan jalan dekat atas walkway tu. So kita panggil elevated walkway. Ya. Jadi sebab you tak ada kat kampus, jadi you tak nampak yang student kita buat model tu, you hanya nampak gambar yang saya tunjuk. Tapi saya suka cara Aisyah analyse benda ni, cuma nanti Aisyah kena kemaskan dari segi design dia. I like cuma entrance tu you tak ni, sebab entrance dia not well defined. Ya, mungkin you nak buat ada entrance statement, mungkin dari segi pavement dia nak enhance you punya entrance, and then dia mungkin turun ke bawah. So bila kita turun ke bawah, just imagine ya, bila kita turun ke bawah, lepas tu terus jumpa playground macam tu. So adakah selamat playground tu duduk kat tengah macam tu, ataupun you kena dudukkan dia di somewhere? Saya tak tahu ya, saya tak nak bagi jawapan. Nanti Aisyah fikir in term of spatial organisation dia. Tapi saya dah bagi tips tadi. Ya, tapi saya sukalah cara you ni. And then lighting ya, lighting, jarak lighting dekat entrance, lighting dekat pokok, lighting dekat kawasan playground. Okay, sebab dia kurang kemas lagi tu. Yang dekat playground tu, kalau you nak buat dia memanjang, contohnya apa, so yang dekat tengah tu mungkin kena kemaskan lagi. And then you punya retaining wall tu mungkin kita boleh combine dengan macam tadi yang si Zulfikri tunjukkan tadi, macam seating sekali dengan retaining wall contohnya. Jadi ada benda yang kawan lain tunjuk tadi boleh pakai, nanti combine design dia supaya awak dapat yang lebih. Awak tak perlu layout yang complicated, tak perlu ya. Dia yang penting dia praktikal, dia selamat, ada kreativiti. Macam tadi you kata benches apa semua tu, itu penting ya. Saya suka awak tulis tu moment and force, bat, seesaw, roller, benda tu bagus sebab kita memang akan assess tu how many element yang you akan tu. Cumanya nanti discuss balik dengan kawan-kawan perletakan dia. Contoh macam merry-go-round. Merry-go-round kalau untuk budak kecil punya berapa size wheel dia. Sebab merry-go-round ni, awak nampak tak yang accident baru ni, dia tercampak lepas tu jatuh dekat bawah dan kena dekat orang pula lagi. Jadi sesuai tak kalau merry-go-round tu duduk kat tengah-tengah alam? Tak. Jadi itu perkara-perkara dari segi safety ya. And then macam kita kata retaining wall, nanti belajar. Walaupun saya belum bagi lecture, semua orang ya, retaining wall ni dia ada beberapa jenis. Okay, jadi nanti bila awak check, awak keluarkan je type of retaining wall, awak pilih nanti awak nak retaining wall yang macam mana. Jadi nanti awak akan masukkan dalam design awak. So, kemudian yang selalu sudah melakukan kesilapan,
tolong elakkan you punya layout ni mempunyai space-space yang tersorok. Macam contohnya tepi tangga ada sikit ruang hijau. Bila awak ada ruang hijau kecil tu, siapa yang nak masuk buat maintenance dekat situ? Nak bawa machinery tak boleh, nak buat maintenance lain tak boleh, mop badan nak masuk. Dah kalau tukang sapu, kalau tukang potong rumput tu badan besar memang tak boleh masuk kat situ. Jadi tolong elakkan ruang-ruang yang secluded. Sebab dia tidak praktikal. Jadi itu semua kami akan ambil kira. Ya, sebab tu kita ada layout ni, sebab kita tak nak ada ruang-ruang yang dia lebihan. Dia sebenarnya ruang yang tidak berfungsi. Lebihan tadilah dekat tepi retaining wall, tepi tangga, tepi-tepi pokok. Pokok ada berderet. Celah-celah pokok tu jugalah ada planter box. Jadi planter box tu pun awak boleh combine dengan retaining wall. Planter box boleh recombine dengan tangga. Nanti bila nak lukis plan, make sure you dapat accurate riser. Sebab dalam plan kita tahu kalau salah benda tu, nanti awak punya model salah. Riser ya, maknanya berapa dia punya riser dan berapa lebarnya. Tolong dapatkan daripada time saver. Kalau nak buat peron tu yang dia punya tempat landing lagi lebar. Ya, yang macam dekat palam tu, itu peron. Okey. Jadi berapa riser tu dalam mm. So, tolong bekerjasama antara satu sama lain, buka time saver, buka SIRIM guideline untuk playground, untuk apa semua tu, dapatkan measurement dia, dapatkan dimension, then bila kita nak letak ke dalam plan kita, untuk letak dalam AutoCAD you akan dapat yang accurate. Okay, jadi selalunya dimension ni dia bagi dalam range, jarak ya. Contohnya dia kata jarak untuk gazebo yang praktikal berapa. Mungkin kita kata minimum selalu dibagi minimum lampu, contohnya jarak lampu untuk taman katalah 3.5 minimum sampai 4. Jadi range tu awak boleh pakai 3.5 ke 4 awak boleh gunakan itu. Jadi bila awak nak susun, awak akan bahagikanlah ikut dimension tu tadi. Okay, so tujuan exercise ni sebenarnya untuk student faham dari segi practicality. Awak tak berangan dari segi teori je, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, tapi bila kita jadikan model, kita nampak dia tak praktikal. Okay, so far so good class? So good. Sebenarnya exercise ni banyak mengajar student untuk kita kata exercise you punya understanding nak translate from plan to 3D. Betul tak Aisyah? Masa kita buat plan, macam-macam kita boleh buat kan, tapi nanti bila kita nak construct tu, in the end dia berjemaah duduk kat penjuru mengupas basuh pinggan, span basuh pinggan. Sem lepas dah tak ada dah cerita kupas basuh pinggan tu, span basuh pinggan, sebab saya dah remind. Yang sem kali pertama yang budak Pak Ek sekarang. Sebab masa tu walaupun kita dah cakap tapi dia macam kurang fokus. So dia banyak menghabiskan masa pergi berjemaah mengerjakan span basuh pinggan dengan, kan span basuh pinggan tu ada yang warna hijau gelap dengan span dia tu kan. So dia nak buat pokok. Jadi ada student lain bila dia nak buat pokok, dia pakailah medium lain. And then orang lagi satu ya, orang kena ada dalam model. Sebab orang ni, elok orang ni ada pelbagai. Ada kanak-kanak, ada orang dewasa. Dewasa tu pula ada baris yang ada tinggi, ada orang tinggi. Jadi bila letak orang tu, dengan sendirinya kita tahu scale. Contoh gazebo Gazebo contohnya you 2.5 meter, 2.8 meter itu okey. Satu tingkat bangunan adalah 3 meter. Jadi kalau gazebo awak dalam plan memang tak nampak, tapi bila nak construct dia jadi 3D, 2.8 meter okey. Faham ya? Kalau dia 3 meter tu tinggi sangat. Bergantung kepada saiz gazebo. Jadi kalau saya jadi student, gazebo ni kita dapatkan beberapa contoh design gazebo yang mempamerkan struktur dia. Ya, especially yang timber gazebo. Nak ambil yang macam last sem sebab trip kami ke Melaka,
ramai yang menggunakan architecture rumah Melaka, bumbung rumah Melaka untuk gazebo mereka. So mereka ni banyak pakai queen post, banyak pakai king post. Tu adalah dalam trust ya, kita akan belajar jenis-jenis post, P-O-S-T. Nanti awak boleh Google, baca. Jadi bila saya bagi lecture nanti kan senang awak faham. Saya bagi lecture retaining wall, awak dah ada idea. Saya bagi lecture tentang tu awak dah apa yang topik-topik lain pun awak dah faham. Okay, so hopefully semua pelajar tolong betulkan balik fokus awak. Ke mana fokusnya? Always remember this exercise is a construction exercise. Okay, topiknya apa? Topiknya daripada moment, enforce, trust yang macam Aisyah tulis, retaining wall, lighting. Pathway ni pun bagus kena masukkan sebab nanti awak boleh main dengan material. Apa nak pakai? Nak pakai material yang sustainable, nak pakai material yang pakai apa kita kata concrete slab. Ya. Dia mengimbas kembali you punya knowledge dalam material. Kan awak dah belajar masa lower level dulu materials? Kan? Material yang licin, yang tidak licin, mana yang sesuai dekat kawasan lapang. Okay, so far dah dapat idea macam mana nak kemaskan? Dah, insyaAllah. Dapat ya? Itulah tujuan Creed. Datang Creed, insyaAllah. Aisyah punya ni grup apa ya? Grup apa Aisyah? Grup 1. Tadi saya lupa snap grup tu tadi. Tak apalah, ni sekadar untuk informasi saja. Setakat saya dengan Puan Liz mengajar ni, kami tak pernah lagi failkan student untuk structure. Okay? So, jadi kalau awak terpaksa kerja keras, saya dengan Puan Liz, dengan Cik Mak Nur kerja keras, dan itulah hasilnya. Last sem pun paling teruk saya rasa B kot untuk construction. Tak ada B ke B minus. Tak ada orang dapat C plus, tak ada orang dapat C dalam kelas kami. Okay, jadi awak pun ada potensi untuk dapat A. Last sem ada dapat A, ramai juga dapat A minus. Okay, tapi dia banyak sikit lah kerja. Kami bagi dia task sebab kami percaya kepada bila awak banyak exercise, awak ada kefahaman ya. Kita tak nak ukur awak punya pengetahuan hanya dengan mengira tu semua, tak. Bila awak buat model ni sebenarnya banyak memberi awak dari segi practicality. Ya, awak akan concern tentang skill. Awak akan concern pasal dimension dia. Awak akan concern nak buat tangga berapa meter riser dia. Nak buat gazebo berapa tinggi gazebo. Nak buat lampu berapa tinggi tiang lampu. So itu yang saya, Puan Liz dan Cik Mak Nur concern. Kami bukan concern bila awak excel mengira, awak dah perform dah construction. Tak. Mengira tu is part of the task. Tetapi understanding tu yang lagi penting. Ya. Jadi bila saya ajar construction, saya akan sebut planting design sebab dia berkait dengan construction. Saya akan sebut juga dengan design sebab dia memang berkait macam tadi. Bila kita nak buat layout, dia berkait dengan design. Dia berkait dengan materials. Dia berkait dengan pengetahuan ekologi contohnya sebab dia berkait dengan pengetahuan horticulture. Sebab bila kita nak tanam pokok apa, nak tahu soil. Masa you belajar soil dulu zaman you kecil dalam horticulture ke apa semua tu, jenis soil. Sebab jenis soil dia penting masa belajar retaining wall. Okay. So alhamdulillah setakat ni kami tak pernah melahirkan failures dalam structure. Not to say kami bagi mereka kerja senang, tetapi kami memberi ruang untuk student memperbaiki. Macam Puan Liz pun nanti dia suruh redo sikit. Ya, janganlah nanti merungut kalau ada kena redo. Sebab kita nak tolong student. Awak nak redo ke awak nak fail? Nak redo. Mestilah nak redo kan.
So jangan mengomel kalau banyak sikit kerja, tetapi alhamdulillah tengok senior-senior you tak ada yang fail. Tak ada fail tu bukan sebab kami ni bagi markah free kat diorang. Ada kerja, ada gaji. Setuju? Setuju. Yalah kan, ada kerja, ada gaji. Gajinya adalah markah. Okey kelas, ni nanti you pun nak masuk dah kelas ELCU. Kalau pelajar Palam dia ada apa lepas ni? Palam ada apa? Satu kelas.